Hai, apa khabar semua? Cikgu Loga di sini. Baik murid-murid, hari ini kita akan matematik tahun 4 bahagi masa. Seperti mana yang video-video yang lalu, kita dah tengok macam mana nak tambah tolak dan darab masa. Bahagi masa pun kena ingat apa? Ya, perubahan unit. Carta perubahan unit itu penting ya. Sebab kalau ingat tu baru senang kita nak buat perubahan unit. Okey, jom. Masih ingat lagi tak? Perubahan unit. Jom imbas kembali. Abad ke tahun, ingat lagi? Cikgu harap kamu masih ingat. Dekad ke tahun. Tahun ke bulan. Minggu ke hari. Hari ke jam. Okey, jom kita tengok beberapa contoh macam mana nak bahagi menggunakan pasangan-pasangan unit ini ya. 12 hari 9 jam. Bahagi dengan 3. Jawapan hendaklah diberi dalam jam. Okey, so kita bahagi macam biasa. 12 hari 9 jam bahagi dengan 3. Kita bahagi unit hari dulu. 3 dalam 4 sama dengan 12. Baki sifar. Okey, so kita alih pula ke jam. 3 darab 3 sama dengan 9. Tolakkan pun dapat baki sifar. Tapi jawapan dia tak nak dalam hari dan jam. Dia nak dalam jam sahaja. So, apa yang kita perlu buat dengan 4 hari ni? Ingat dah carta perubahan unit tu. Macam mana nak tukar hari kepada jam? Ya. Darabkan 4 hari dengan 24 untuk penukaran kepada jam. So, 24 darab 4. Dapat 96 jam. Tapi itu bukan jawapannya lagi. Kita nak buat apa dengan 3 jam ni? Kita tambahkan 96 jam dengan 3 jam dari hasil bahagi tadi tu. So, jawapan kita ialah 99 jam. Okey. Jom nak contoh lagi pula. Okey, ni pasangan masih hari dan jam. Tapi tengok soalan 60 jam bahagi 24. So, kita bahagi dengan 24. Oops. Ingat lagi tak? Bila kita nak tukar jam kepada hari, kita bahagi 24. Kebetulan soalan pun bahagi 24. So, kita pada masa yang sama kita dapat tukar jawapan kita pada hari dan jam. Okey. 24. Sifir 24 ada 60 ke? Tak ada. Paling dekat ialah 48. So, 24 darab 2 sama dengan 48. Tolak akan dapat 12. So, memandangkan untuk penukaran dari jam ke hari kita kena bahagi 24. Dan kebetulan soalan pun bahagi 24. So, maksudnya kita dah tukar kepada hari dan jam. So, jawapan di atas ialah hari. Dan baki itu adalah jam. So, jawapan kita ialah 2 hari 12 jam. Macam tu rupanya. Okey, jom tengoklah yang lain pula. Ni pasangan apa pula minggu dengan hari. Okey. Tunggu dulu. Okey. Kita nak tukar minggu kepada hari. Kita bahagi 7. Okey, darab dengan 1 dapat 3. Saya dah dapat jawapannya. 1 minggu 3 hari ke? Tidak. Okey, so kalau di 1 minggu, 3 tu nak buat apa? 3 minggu. 3 tu kita tukarkan kepada hari. Sebab dia masih dalam minggu.
Sebab kita tolak dalam rumah minggu, so dia masih dalam minggu. So kita kena tukarkan kepada hari. So macam mana nak tukarkan kepada hari? 1 minggu berapa hari? Ingat lagi tak? Ya, 7. So kita darabkan 3 minggu tu dengan 7 untuk tukar pada hari. So kita akan dapat 21 hari. So kita bawa 21 hari tu ke sebelah 10 minggu untuk dibahagikan dengan 7. Sifar 7 ada 21 tak? Ada. Darab 3 sama dengan 21 dapat baki sifar. Ini baru jawapannya. Okey, so jawapannya 1 minggu 3 hari. Okey. SpongeBob pula tertanya. Apa lagi kita nak belajar? Tahun dengan bulan pula. Okey, soalan dalam tahun dan bulan, jawapan pun dia nak dalam tahun dan bulan. Jom kita tengok macam mana buat Seperti biasa, bahagikan 9 tahun 4 bulan dengan 7. Kita bahagi satu rumah per satu rumah dulu. Kita bahagi dengan rumah tahun dulu So 7 darab 1 sama dengan 7. Kita dapat baki 2. Bukan 1 tahun 2 bulan, tapi 1 tahun baki 2 tahun. So 2 tahun tu jangan tinggalkan dia sebagai baki. Kita tukarkan kepada bulan. So macam mana nak tukarkan kepada bulan? 1 tahun berapa bulan? Ya, 12. So kita darabkan 2 dengan 12 untuk menukarkan kepada bulan. So 2 darab 12 adalah 24 bulan. So apa nak buat dengan 24 bulan tu? Kita bawakan dia ke rumah bulan dan kita tambahkan dengan 4 bulan yang sudah sedia ada kat situ. So kita dapat 28. So 28 tu yang kita kena bahagi dengan 7. So sifar 7 ada 28 tak? Ada. 7 darab 4 sama dengan 28. Tolakkan dapat baki sifar. So jawapan kita ialah 1 tahun 4 bulan. So faham murid-murid macam mana nak buat? Bila ada baki kita kena buat apa? Jangan ambil baki tu teruskan jadi sebagai jawapan. Tak betul Okey, apa lagi? Okey, SpongeBob tanya ada apa lagi? Dekad dengan tahun pula. Tengok soalan ni. Dekad dengan tahun tapi dia nak jawapan dalam tahun. Apa kata kalau kita tukar kepada tahun baru kita bahagi 12? So macam mana nak tukar 10 dekad kepada tahun? Ya, darabkan 10 dekad dengan 10 untuk penukaran kepada tahun. So 10 darab 10 sama dengan 100 tahun. Okey, nampak tak 8 tahun yang ada kat soalan tu? Tambahkan dengan 8 tahun, kita akan dapat 108 tahun. So yang ini 108 tahun yang kita akan bahagikan dengan 12. Okey, sifar 12 ada ke 108? Ada rupanya. Darab 9. So tolak 108, baki sifar. So jawapan kita ialah 9 tahun. Okey, saya harap setakat ni murid faham Jom kita tengok contoh lain. Pasangan unit yang besar abad dengan tahun. Mengapa? Sebab satu abad ialah berapa tahun? Ya, 100 tahun. Okey, 21 abad, 12 tahun. Bahagi dengan 6 dan jawapan hendaklah diberi dalam abad dan tahun. So kita bahagi. 21 abad 12 tahun bahagi 6. Sifar 6 tak ada 21. Paling dekat 18. So darabkan dengan 3. Kita dapat baki 3. Bukan baki 3 tahun. 3 abad. So macam contoh-contoh yang sebelum ni, kalau ada baki kita tukarkan pada unit di sebelah dia.
So, dalam sini kita kena tukar kepada tahun. So, 3 abad berapa tahun darabkan 3 dengan 100 sebab 1 abad 100 tahun. So, darabkan 3 dengan 100 untuk tukar kepada tahun. So, kita dapat 300. Dan kita bawa ke rumah tahun dan tambahkan dengan 12 tahun. So, kita dapat 312. So, 312 tu yang kita bahagikan dengan 6 ni. Oh, nampak keliru Tapi kamu boleh bawa di tepi. Katakan kalau kamu rasa banyak sangat nombor kat sini, kamu rasa nak bawa dia asing. Supaya kamu nampak dengan jelas macam mana nak bahagian 6. Yang ni dah bahagi, biasa bahagi kan? Cara macam ni. So, kalau kamu rasa kat sini banyak sangat nombor, keliru sangat, ambil 312 ni bahagi 6, kamu boleh buat secara berasingan. Okey, so cikgu akan buat di sebelah sini. Tapi caranya sama bila kamu bawa secara berasingan. Okey, 3 lebih kecil daripada 6, ambil 31. So, 31 paling dekat ialah 5. So, darabkan dengan 5. Tolak 30. Dapat berapa? Macam biasa, bahagi biasa. 1. Ada nombor kan di sebelah dia? Turunkan. 12. Cikgu buat yang sini sama ya. Okey, 6 darab 5, 30. Tolak dapat 1. Turunkan 2, 12. So, sifar 6 ada 12 kan? Darab berapa? Darab 2. So, 6 darab 2 sama dengan 12. Tolakkan akan dapat sifar. Betul tak? Okey. Ya. So, yang 52 tu ialah tahun. So, kalau kamu rasa di sebelah sini ni terlalu banyak nombor, pusing sangat, tak faham, okey, keluarkan yang kamu telah tambahkan tu dan boleh bahagi secara berasingan. So, jawapan tu kamu boleh letak di tahun. Okey, so jawapan kita ialah 3 abad 52 tahun. Okey, boleh setakat ni murid-murid. Cikgu harap yang kamu dapat buat. Okey. Oh, jom kita tengok contoh lagi. Yang ini pula tengok. 3 abad 4 tahun, jawapan nak dalam tahun. So, mari kita tukar 3 abad ni kepada tahun. Baru kita buat tadi. Abad ke tahun kena buat apa? Ya, kita darabkan dengan 100. So, 3 darab 100 sama dengan 300 tahun. Dan kita tambahkan dengan 4 tahun yang sedia ada dalam soalan, kita dapat 304 tahun. Okey, mari kita bahagikan dengan 8. Ini boleh bahagi biasa, 1 unit sahaja. So, darab 3, 24. Baki 6, turunkan 4, 64. Sifar 8 ada 64 ke? Ada. 8 darab 8 sama dengan 64. Tolakkan, kita dapat baki sifar. So, jawapan kita ialah berapa? Ya, 38 tahun. So, kita dah buat semua contoh berdasarkan semua pasangan unit yang ada tadi. So, cikgu harap kamu tak ada masalah. Seperti mana Uncle ni kata, tak ada masalah. Jom kita buat. Apa-apa soalan kita boleh buat dan selesaikan. So, sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video seterusnya.